ketawa mengilai di atas bumbung kereta mereka. Pada mulanya, suara tersebut jangan lupa subscribe, share dan like. Hai korang, apa kabar? Cuma nak pesan seperti biasa, tolong jaga kebersihan dan penjarakan sosial bersama-sama kita memerangi COVID-19 ini. Okey, hari ni Cuma nak cerita tentang 5 jalan raya yang misteri di Sabah. Cerita yang akan aku sampaikan hari ini berdasarkan pengalaman seorang yang pernah mengalami kejadian yang misteri ketika melalui jalan raya yang ada di Sabah ini. So, semua info ni aku dapat dari Sabah Post. Aku tahu ada antara korang yang malas nak baca kan, atau lebih suka mendengar cerita. So, aku akan ceritakan korang sebab aku ni kan baik. So, di video Cupanda kali ni berdasarkan pengalaman-pengalaman orang, okay? So, sebelum tu, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share dan like. Sebab tu korang, siapa laku aja. Okay, start. Pada tahun 2003, jam 4 pagi, sekumpulan individu ini menaiki kereta Toyota Hilux untuk balik ke rumah selepas mereka menghabiskan waktu untuk melepak di kota Kinabalu. Dalam perjalanan tersebut, si pemandu memandu kenderaannya dengan laju kerana tidak banyak kenderaan yang lalu lalang pada ketika itu. Tapi, ketika mereka sampai di puncak bukit Melingsung, tiba-tiba mereka melihat ada orang yang melambai-lambaikan tangan seakan-akan mencuba untuk menahan kenderaan mereka. Lalu si pemandu pun memperlahankan keretanya. Kerana kereta diperlahankan, kawan si pemandu yang tadi tidur pun terbangun. Jadi si kawan ini pun bertanya dalam keadaan yang masih mamai, "Kenapa tiba-tiba perlahan saja ni?" Si pemandu pun menjawab, "Tu di depan ada orang tahan kereta kita, mau menumpang oleh." Jadi si pemandu pun menghampiri makhluk atau orang tersebut. Tapi tiba-tiba si pemandu terus memecutkan kenderaan kembali. Jadi kawan dia pun hairan, kenapa tiba-tiba macam ni kan? Jadi dia pun tanya, "Kenapa Indah menumpangkan orang tu tadi?" Si pemandu pun menjawab, "Masa orang tu melambai-lambai tangan kereta kita tadi, kau ada nampakkah tangan dia? Aku sendiri pun dah nampak tangan dia keluar dari lengan baju tangan panjang yang dia pakai itu. Sudahlah, baju dia pun lain macam pakai jubah hitam dan bertutup kepala. Muka dia pun aku tidak nampak. Kau nampak muka dia? Hitam saja kan? Macam orang itu tidak ada muka. Kau tengok jam berapa sekarang? Sudah pukul berapa? Sudah pukul 4 pagi bah." Kawan si pemandu pun terus diam. Mereka pun terdiam dan terus merasa seram. Sampai sekarang mereka tidak tahu apakah yang melambai mereka. Pada tahun 2005, 4 orang rakan ini sedang ingin balik ke kota Kinabalu. Dari 4 orang ini, 2 dari mereka adalah saudara. Ketika hampir jam 11 malam, sampai di kawasan Bundu Tuhan, seorang dari mereka membuka tingkap untuk merokok. Tiba-tiba dia terdengar suara perempuan ketawa mengilai di atas bumbung kereta mereka. Pada mulanya, suara tersebut terdengar jauh, tapi lama-kelamaan suara tersebut pun semakin dekat. Orang yang merokok tersebut terus menutup tingkap kereta, namun seramnya, suara mengilai tersebut belum hilang. Kenderaan mereka pun dipandu semakin laju. Jadi, yang merokok tadi pun bertanya kepada saudaranya yang memandu, "Kau dengarkah suara mengilai itu?" Jadi, saudara dia pun bertanya kembali, "Suara apa?" "Macam suara Pontianak. Mungkin dia terbang atas bumbung kereta kita." Dan suara itu pun menghilang sepanjang mereka menghampiri kawasan perkampungan. Pada tahun 2006, seorang pemandu memandu melalui jalan pintas ke Jalan Ranau melalui kota Belud. Dia bersama 3 orang kawannya yang berasal dari Semenanjung. Hampir 10 malam, mereka masih memandu. Jalan agak sunyi sehinggalah mereka tiba ke jalan yang menaiki bukit. Tiba-tiba enjin kereta mereka mati. Si pemandu pun hairan. Kereta ni baru 2 bulan aku pakai. Baru lagi akan rusak." Si pemandu pun menyuruh kawan-kawannya membaca ayat-ayat dari Al-Quran dan seorang kawannya beragama Kristian juga membaca apa-apa doa dari Bible. Selesai mereka berdoa, enjin kereta pun hidup setelah dicuba oleh pemandu. Mereka pun teruskan perjalanan ke Ranau dan tidur di sebuah hotel. Jalan Membakut bin Suluk Kuala Penyu sudah dianggap tempat yang keras dan berpenunggu.
pada tahun 2007 dekat jam 10.30 malam, kenderaan dua beradik ini hanya dalam kelajuan 60 km per jam sahaja. Jadi si adik yang memandu dan si abang tidak. Ketika mereka sampai di kawasan bukit yang dekat dengan sekolah, mereka melihat makhluk yang sangat besar melebihi dari manusia. Badan makhluk tersebut berwarna coklat kemerahan dan sedang duduk bercangkung. Lututnya juga lebih tinggi dari kepalanya, telinganya juga panjang dan tajam. Si adik pun terus meninggikan lampu kereta. Dan dia pun bertanya kepada abangnya, "Kau nampak apa benda yang di depan kita tu?" Si abang pun menjawab, "Lain macam itu." Mereka tetap memandu menghampiri makhluk tersebut. Jadi si adik bertanya lagi, "Mau berhenti tengok kah?" Si abang pun macam, kau gila." Ketika mereka semakin menghampiri makhluk tersebut, mereka melihat jelas, namun makhluk itu duduk membelakangi mereka. Mereka pun terus berjalan di tepi makhluk tersebut, tapi rupanya tidak terlihat dengan jelas. Keadaan jalan ini sangat sunyi dan tidak ada kawasan perkampungan di sepanjang jalan. Orang yang ke sini tidak pernah diganggu, tetapi keadaan jalannya memang agak seram, seperti ada mata-mata yang memerhatikan. Okay guys, itu dia 5 jalan yang seram di Sabah. Bagi korang, jalan mana yang menakutkan antara cerita tadi? Bagi aku, Jalan Membakut bin Suluk Kuala Penyu. Oh, so creepy. Q Panda. Jangan lupa subscribe and like ya.